Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya akan membentangkan salah satu topik di dalam etika dan peradaban, iaitu topik 5, pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Baiklah, sebagaimana kita tahu, peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar di dunia ini yang tergarap melalui perjalanan sejarah di alam Melayu. Ianya didahului dengan peradaban pribumi tanah Melayu, yang kemudian diikuti dengan peradaban Asia dan seterusnya peradaban Barat. Akhirnya, terbentuk peradaban globalisasi yang merupakan kacukan daripada pelbagai peradaban. Seterus itu, peradaban yang beridentitikan Malaysia yang terbentuk hasil daripada kemerdekaan pada tahun 1957 dan seterusnya bagi usaha mewujudkan satu negara bangsa yang didahului pembinaan negara melalui beberapa institusi utama seperti birokrasi negara, pelan pembangunan 5 tahun dan sebagainya. Pembangunan ekonomi mendahului pembinaan bangsa. Oleh itu, kemudian bangsa yang menyusul antaranya ialah melalui sistem politik kepartian dan pilihan raya. Dalam konteks ini telah mewujudkan beberapa bangsa idaman yang menguasai wacana politik di Malaysia ini. Kemudian kita akan mengkaji tentang sejarah sosial dan pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa kita. Pembinaan negara bangsa bermula pada awal sejarah di alam Melayu, iaitu peradaban pribumi alam Melayu. Kemudian ini diikuti dengan peradaban Asia, iaitu India, China dan Timur Tengah. Seperti mana kita tahu, alam Melayu merupakan salah satu laluan perdagangan, iaitu sebenarnya tidak mustahil bagi terdapat peradaban Asia yang menetap daripada tanah Melayu. Kemudian ini didatangi dengan peradaban Barat. Kemudian seterusnya dengan peradaban globalisasi. Bagi peradaban yang beridentitikan Malaysia, ini bermula pada tahun 1957, di mana ketika itu Malaysia mencapai kemerdekaan. Kemudian pada 1961 terbentuknya negara Malaysia bagi membentukkan satu negara bangsa. Kemudian bagi membentukkan satu bangsa idaman, ini memerlukan pembinaan negara dan kemudian disusuli dengan pembinaan bangsa. Pada kali ini kita akan membentangkan perkembangan sejarah di alam Melayu. Perkembangan sejarah di alam Melayu bermula daripada zaman prasejarah, iaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan itu zaman logam atau gangsa. Kemudian setelah kemudian ia dilalui dengan zaman protosejarah, di mana mudutnya kerajaan purba di tanah Melayu ini, iaitu Langkah Sukar, Kedah Tua, Ganggar Negara, Citu, Loyeh dan Tantan. Kemudian setelah beberapa lama wujudnya zaman persejarahan, iaitu kewujudan Kesultanan Melayu Melaka, masyarakat kepelbagaian pandangan dan juga akhirnya disebabkan beberapa ancaman kita pula didatangi dengan kedatangan penjajah. Kemudian pada akhir sekali kita melalui zaman sejarah moden, iaitu kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1997 dan juga perpaduan penyatuan yang terusnya membawa ke arah pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Okey, seterusnya adalah peradaban globalisasi. Era dunia tanpa sepadan telah memungkinkan berlakunya interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara, iaitu dengan menerusi permodenan dalam pelbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi maklumat dan informasi yang boleh dicapai di hujung jari sahaja, seperti internet, komputer, telefon pintar dan sebagainya. Penggunaan media sosial yang berleluasa seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram dan lain-lain. Peradaban globalisasi ini membawa pengaruh yang besar dalam aspek kehidupan,
merentasi bidang-bidang seperti politik, ekonomi, sosio-budaya, termasuklah perkembangan bidang ilmu dan pemikiran. Perkembangan peradaban global ini turut menjadi penyumbang kepada pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Pembentukan peradaban majmuk, gabungan atau pencampuran beberapa peradaban yang membentuk peradaban beridentitikan Malaysia. Peradaban Melayu menjadi teras kepada peradaban majmuk Malaysia setelah kemasukan para pedagang dari India, China dan Timur Tengah telah membuka ruang interaksi dan jaringan peradaban yang lebih luas di tanah Melayu. Kemudiannya disusuli dengan kemasukan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris yang telah membawa kepada berlakunya interaksi dan jaringan peradaban yang lebih rencang. Episod penjajahan Inggeris telah membawa lebih ramai pekerja asing dari India dan China yang telah memungkinkan berlakunya pengukuhan peradaban India dan China. Hari ini, era globalisasi telah membawa berlakunya kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Kesemua pengaruh peradaban luar ini telah membentuk peradaban majmuk di Malaysia. Okey, peradaban acuan Malaysia. Kita terdiri daripada pelbagai peradaban dan peradaban seperti peradaban Melayu iaitu teras, peradaban India, peradaban Inggeris, peradaban Belanda, peradaban Portugis, peradaban global yang terkini, peradaban Timur Tengah dan peradaban Cina. Transformasi sosial ke arah peradaban acuan Malaysia. Pada 1970-an, kemiskinan dan ketidaksamarataan, 1980 hingga 90-an, pembangunan industri dan penghijrahan. Tahun 2000, perbandaran dan kelas menengah. Tahun 2010-an hingga kini ke arah negara maju. Dan impaknya dari masyarakat majmuk, pelbagai etnik ke ketamadunan payung anak watan yang membina peradaban acuan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Norsyafiqah binti Adnan, TM 21034 dari Fakulti FTMKA. Ini membentangkan tajuk saya iaitu pembangunan migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari tempat asal ke destinasi lain yang melibatkan penyeberangan suatu sempadan atau daerah pentadbiran. Ini telah dinyatakan oleh Abdul Samad pada tahun 1989. Terdapat dua jenis migrasi iaitu migrasi dalaman dan migrasi antarabangsa. Migrasi dalaman adalah penghijrahan penduduk merentasi sempadan, kawasan atau negeri. Sebagai contoh, penduduk berasal dari Melaka dan berhijrah ke Kuala Lumpur. Terdapat 4 jenis migrasi dalaman iaitu bandar ke bandar, luar bandar ke bandar, bandar ke luar bandar dan luar bandar ke luar bandar. Bagi migrasi antarabangsa pula adalah bermaksud penghijrahan penduduk ke sebuah negara lain atau merentasi sempadan antarabangsa. Sebagai contoh, penduduk berasal dari Malaysia dan berpindah ke New York. Seterusnya ialah faktor mempengaruhi migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar. Terdapat 2 faktor iaitu dari segi penolakan luar bandar ialah pengangguran, kemiskinan, peluang pendidikan terhad, kekurangan kemudahan asas serta pendapatan gaji yang rendah dan tidak tetap. Dari segi penarikan dalam bandar ialah banyak peluang pekerjaan, saluran hiburan yang banyak, pendapatan gaji yang tinggi dan stabil, peluang pendidikan yang banyak serta infrastruktur yang lengkap. Kesan luar bandar yang ditinggalkan ialah populasi penduduk yang tidak seimbang, kekurangan tenaga buruh, pembangunan yang perlahan serta peninggalan tanah yang terbiak. Seterusnya, kesan mempengaruhi migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar. Dari segi positif, infrastruktur bertambah, bekalan tenaga buruh meningkat, pertambahan semula jadi penduduk meningkat. Dari segi negatif pula, kesesakan penduduk, masalah perumahan termasuk orang setinggan, kesesakan lalu lintas serta peningkatan gejala sosial dan peningkatan pencemaran.
Pahit sekali ialah faktor dan kesan yang mempengaruhi migrasi penduduk luar bandar ke luar bandar. Dari segi penolakan dari kawasan asal, lebihan tenaga kerja, saiz tanah yang tidak ekonomik, kemiskinan dan taraf hidup yang rendah serta kemudahan asas yang sedikit. Manakala dari segi penarikan di kawasan baharu, memiliki tanahnya dan rumah sendiri, mengusahakan ladang kelapa sawit dan getah, infrastruktur yang lengkap, bantuan dan insentif. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqmal Adinin bin Muhammad Jeffrey. Nombor matrik TL21025 akan menerangkan tentang pembentukan negara bangsa. Pembentukan negara bangsa merupakan sebuah negara yang berdaulat dengan rakyatnya, yang hidup bersatu padu tanpa dipisahkan oleh ikatan primordial yang sempit, mempunyai keyakinan serta kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang yang dilaksanakan di negara tersebut. Daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, negara bangsa dibangunkan dengan rakyat yang menyanjung masa depan yang dikongsi bersama, berintegrasi seluruh wilayah dan kelompoknya, menikmati kehidupan bersama berasaskan persamaan hak dan keadilan serta menumpukan taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bahagi terhadap bangsa dan negara. Pembentukan negara bangsa di negara Malaysia. Konsep pembentukan negara bangsa di Malaysia berlaku apabila Persekutuan Tanah Melayu merdeka pada tahun 31 Ogos 1957. Setelah Malaysia dibentuk pada 16 September 1963, maka lahirlah negara dan bangsa Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum yang berlainan bahasa, budaya dan kepercayaan. Bangsa Malaysia dibentuk melalui penggunaan dan satu bahasa kebangsaan serta pengalaman kebudayaan kebangsaan dan rukun negara. Faktor pembentukan negara dan bangsa. Yang pertama, integrasi. Integrasi ialah gabungan dua atau beberapa kaum dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang kedua ialah kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan kerakyatan sesebuah negara. Semangat bersatu padu dalam pendidikan, kebudayaan, bahasa, ekonomi dan politik yang boleh menyatukan rakyat. Kad pengenalan dan rukun tetangga juga antara salah satu cara untuk menyatu padukan bangsa. Yang ketiga ialah patriotism. Perasaan cintakan tanah air yang mendalam dan kesedaran terhadap kewarganegaraan dan kesetiaan terhadap negara dan sanggup mengorbankan nyawa untuk negara. Lagu Negaraku dan rukun negara merupakan lambang cinta terhadap negara. Yang keempat ialah demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat atau wakil yang dipilih dalam pilihan raya. Ia merupakan unit politik atau sosial yang pada dasarnya dikuasai oleh anggotanya. Kekuatan demokrasi adalah pembentukan negara dan bangsa dapat memberikan hak kepada semua warga negara untuk berkongsi ideologi yang satu dalam pemerintahan. Seterusnya ialah pembentukan negara bangsa. Pembentukan negara bangsa merupakan satu bangsa, satu negara atau one state, one nation. Bertitik tolak daripada satu ras membentuk bangsa dan melahirkan satu negara. Dapat melahirkan sebuah negara bangsa seperti Jepun dan Jerman, dapat membentuk negara Jepun dan negara Jerman. Beberapa negara seperti di Thailand, bangsa Melayu Patani di selatan Thailand menuntut untuk mempunyai identiti dan membentuk autonomi tersendiri. Bangsa Kurdis di utara Iraq berjaya membentuk wilayah autonomi Kurdistan, tetapi negara ini tidak diiktiraf dalam peta dunia. Namun, perkara ini berlaku kerana wujud sebuah negara yang diakui kedaulatannya. Namun dari segi identiti bangsa yang dibina tidak jelas. Kewujudan negeri seperti ini dapat dirujuk oleh negara kita. Negara Malaysia sebuah negara mempunyai pelbagai jenis etnik, bangsa dan agama untuk mengekalkan identiti masing-masing. Bentuk negara bangsa. Setiap negara bangsa memiliki kumpulan etnik asal yang membina dinasti, empayar dan negara bangsa tersendiri. Berlakunya penghijrahan kapitalisme, penjajahan geopolitik negara telah mengakibatkan berlakunya perubahan melalui perjanjian dan penaklukan sejak abad ke-16. Pergolakan geopolitik telah membentuk dua negara bangsa yang dikenal pasti, iaitu negara bangsa tamu dan negara bangsa settler. Negara bangsa tamu seperti Jerman, United Kingdom, Perancis, China, India, Thailand, Indonesia dan Myanmar, Sri Lanka, Brunei, Filipina, Malaysia dan sebagainya kerana diduduki oleh etnik asal. Hegemoni politik menjadikan amalan di mana anak watan diperokoi dan diterima. Walaupun negara ini memiliki komuniti migran dari negara lain, namun mereka akan bernaung di bawah payung anak watan di situ.
Negara settler merupakan negara seperti Amerika Syarikat, Kanada, Australia, New Zealand dan Singapura telah menghapuskan anak-anak watan serta meletakkan tanah rizab. Dengan adanya pemilikan tanah penguasaan ekonomi dan politik oleh komuniti settler ini, kedudukan anak watan tidak diperokui. Homogeni politik digantikan dengan kumpulan etnik yang menguasai ekonomi dan politik seperti Wasp, Anglo-Celtic dan Perancis. Konsep negara dan bangsa. Apa itu konsep negara? Negara merujuk pada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu dan adanya kerajaan yang memerintah. Konsep negara juga adalah sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat mentadbir urus ke atas satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara lain, iaitu Oz-Krimili pada tahun 2017. Rakyat setiap negara diikat dengan tanah air, perlembagaan dan kerajaatannya. Elemen terpenting bagi negara ialah penduduk atau rakyat yang memandangkan rakyatlah yang mencorakkan negara. Rakyat juga yang akan membentuk bangsa bagi sesebuah negara. Seterusnya ialah Marx pada tahun 1818 hingga 1883 dan Weber pada tahun 1864 hingga 1920 memperincikan ciri-ciri utama pembentukan sesebuah negara, merangkumi adanya penduduk, sempadan, kerajaan dan kedaulatan, iaitu Moten dan Islam pada tahun 2006. Bagi Marx, the state is the product of class contradictions and class struggle and is controlled by the economically dominant class. Moten dan Islam pada tahun 2006, itu kata Marx. Sementara itu, bagi Weber, the state is a human community that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical violence in a given territory. Dahl pada tahun 1983 yang terpengaruh dengan Weber mendefinisikan negara sebagai satu sistem politik yang didirikan oleh sekumpulan manusia yang menetap dalam sesebuah wilayah dan membentuk kerajaan sah yang memerintah wilayah tersebut. Akhir sekali, Giddens pada tahun 1987, negara sebagai sebuah organisasi politik yang berkuasa, memerintah sebuah wilayah tertentu dan boleh menggunakan pelbagai kaedah termasuk dengan cara kekerasan bagi mengekalkan sesuatu peraturan. Seterusnya ialah konsep negara. Sebuah negara menurut undang-undang antarabangsa haruslah mempunyai elemen-elemen berikut. Elemen negara terbahagi kepada 4, iaitu kerajaan, kedaulatan, penduduk iaitu rakyat ataupun populasi. Yang terakhir ialah wilayah iaitu sempadan. Seterusnya ialah konsep bangsa. Apa itu konsep bangsa? Bangsa merujuk pada sekumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Kata Mahyudin pada tahun 1998. Bangsa adalah satu kumpulan manusia yang diikat dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Seringkali ikatan bangsa dikaitkan dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan wilayah, kata Oz-Krimili pada tahun 2017. Walaupun wujud berbagai perspektif sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan atau belonging together, oleh itu dapat dirumuskan bahawa bangsa adalah sekumpulan besar manusia yang mempunyai keterikatan melalui perasaan kekitaan bersama dalam sesebuah negara. Daripada dimensi sejarah, istilah bangsa berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud lahir. Ia merujuk kepada tempat asal lahirnya seseorang individu yang membawa kepada pembentukan satu kumpulan besar manusia. Penggunaan istilah bangsa ini cukup meluas dan membawa makna yang rencam. Biasanya istilah bangsa digunakan untuk menjelaskan tentang sesebuah kumpulan etnik, bahasa dan kebudayaan komuniti.
Sekumpulan besar manusia membentuk sebuah bangsa biasanya melalui keterikatan, hubungan darah dan keturunan. Penggunaan bahasa yang sama, perkongsian tradisi dan sejarah. Ada setengah sarjana melihat bangsa itu dalam konteks yang mempunyai kepentingan kaum dan etnografi. Mereka berpandangan bahawa bangsa itu lahir daripada sekumpulan besar manusia yang bersatu melalui keturunan dan penggunaan bahasa yang sama, yakni dalam satu kelompok yang sama. Benedict Anderson pula mentakrif bangsa sebagai sebuah imagine political community. Penrose mendefinisikan bangsa sebagai the largest self-defined collectivity of people whose members believe that they share some form of territorial association and that they are genealogically related. Akhir sekali, konsep bangsa terbagi kepada 3. Pertama, satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan. Apa itu ras? Ras ialah kumpulan manusia yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang berkongsi ciri-ciri biologi tersendiri yang diwarisi dan dapat dibezakan dengan jelas dalam masyarakat. Dalam bahasa singkatan dia ialah kaum lah, masuk ras tu. Yang kedua ialah kaum kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya. Akhir sekali, satu komuniti politik dalam wilayah tertentu. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Ammar Rashidi, TP 21029 akan menyambung pembentangan dengan topik kewarganegaraan. Topik seterusnya iaitu kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah perihal warga negara, kerakyatan sesebuah negara. Ia membawa maksud kerakyatan rupa bangsa seseorang. Setiap negara mempunyai penduduk yang diiktiraf berdasarkan undang-undang negara berkenaan dan membentuk sebuah komuniti politik. Ini bermakna kewarganegaraan adalah suatu bentuk kerakyatan atau kedudukan sah yang mengikat seseorang individu dengan negaranya. Melalui kedudukan sah tersebut, seseorang warga negara mendapat perlindungan, hak-hak istimewa dan pelbagai lagi. Bagi naratif negara bangsa Malaysia, ia adalah sebuah negara yang bertunjangkan anak watan dalam kepelbagaian masyarakat. Diintegrasikan dalam konteks perlembagaan serta sivik dalam mentadbir dan pembangunan dengan keadilan, keterangkuman dan demokrasi dalam membina negara bangsa Malaysia. Negara bangsa Malaya Malaysia integrasi. Hegemoni politik memperakui dan menerima anak watan dan komuniti migran diberikan kerakyatan negara. Perlembagaan mencerminkan kenyataan sejarah panjang di mana Melayu, Islam, Bahasa Melayu, Raja dan Akta 153 kedudukan Melayu dalam negara dijadikan pasak perlembagaan. Minoriti lain diikat di tapak integrasi di mana yang di-Pertuan Agong simbol perpaduan negara. Islam agama rasmi tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dalam aman dan damai. Bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan tetapi bahasa ibunda lain boleh dipelajari. Dan Akta 153 YDPA menjamin kepentingan minoriti lain. Apabila Malaysia dibentuk, rakyat Sabah dan Sarawak diperakui sebagai bumi putera dan dijadikan sebahagian pasak negara bangsa bersama Melayu. Pembinaan negara bangsa sama ada secara asimilasi atau integrasi. Jadi yang kita dapat lihat pada negara bangsa peribumi di mana orang asli diterima dan diakui berdasarkan asimilasi ialah negara Myanmar, Thailand, Kemboja, Laos, Vietnam, Indonesia dan Filipina. Manakala negara bangsa peribumi yang periktirafan dan penerimaan menyeluruh terhadap orang asli ialah Brunei Darussalam.
Untuk negara Malaysia adalah orang asli yang diterima dalam pasca kolonial secara integrasi. Manakala negara bangsa peneroka, orang asli ditolak, iaitu Singapura. Seterusnya, kepelbagaian idea bangsa idaman. Konsep Nation of Intent berpendirian bahawa sebuah negara bangsa adalah a project work in progress dan sentiasa berlaku contestation bangsa dalam negara dan contestation itu berlaku hingga yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Di Malaysia, pembentukan bangsa terjadi dalam dua fasa iaitu sebelum dan selepas merdeka. Antaranya adalah konsep Melayu Raya, konsep negara Islam dan konsep masyarakat majmuk. Namun demikian, hanya konsep yang terakhir iaitu Malay-led Plural Society yang diterima oleh pihak British pada ketika itu. Hal ini terjadi dengan terbentuknya CLC 1949 Communities License Committee yang diterima pakai sehingga kemerdekaan. Selepas negara ini mencapai kemerdekaan, wujud keinginan untuk melahirkan satu konsep kenegaraan yang kolektif atau identiti nasional sepunya. Impian ini antaranya telah melahirkan konsep Malaysian Malaysia tahun 1960 yang telah diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew ketika Singapura berada dalam Persekutuan Tanah Melayu dan akhir 1990 pada era pemerintahan Mahathir Mohamad. Selain daripada itu, pembangunan bangsa selepas merdeka turut melahirkan konsep-konsep lain seperti Wawasan 2020 dan Gagasan Satu Malaysia. Di Borneo pula wujud konsep seperti Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian. Walau bagaimanapun, menurut Syamsul, konsep-konsep yang wujud di Borneo ini dicetuskan oleh kelompok strategi internet dengan bantuan sosial media dan tidaklah popular dalam konteks yang lebih umum. Pembangunan bangsa pasca PRU14 tidak banyak mengalami perubahan. Kepimpinan Mahathir mengekalkan konsep Malay-led Plural Society. Dalam konteks hari ini, konsep bangsa idaman inilah yang diangkat oleh parti-parti politik seperti Bersatu, UMNO dan PAS. Dalam aspek hubungan kemasyarakatan di dalam konteks Malaysia baharu ini, penekanan banyak diberikan kepada hubungan antara kaum atau interetnik tetapi meminggirkan peri penting hubungan dalam kaum atau intraetnik. Kepelbagaian dan perbezaan yang wujud antara kaum di negara ini adalah sesuatu yang perlu diraikan. Namun begitu sering kita lihat sekarang perbezaan ini dipandang secara negatif dan tidak diraikan dengan positif. Perbezaan adalah sesuatu yang perlu kita terima dengan hati yang terbuka di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Sebenarnya saya akan membentangkan berkenaan dengan etos bangsa, etnik, nasionalisme dan juga bangsa. Perkataan etos ini telah mula digunakan sejak zaman Greek lagi, iaitu berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara. Dan etos menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah sifat ciri sesuatu bangsa, budaya dan juga era. Etos nasional. Etos bangsa dalam konteks Malaysia. Dalam konteks Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1992 telah mengemukakan etos bangsa sebagaimana berikut. Etos bangsa adalah membina negara daripada pelbagai bangsa dengan latar belakang sejarah, etnik, linguistik, agama, budaya dan geografi yang berbeza. Ianya adalah sesuatu yang lebih daripada sekadar memupuk persetujuan mengenai watak asas sebuah negara atau bangsa. Ia juga perlu dipupuk dari segi pengalaman sejarah bersama, nilai bersama,
perasaan identiti bersama, takdir bersama yang melampaui batas etnik tanpa menjejaskan identiti etnik, kesetiaan, komitmen, keterikatan emosional terhadap bangsa dan pembungaan etos kebangsaan yang jelas. Etos adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat kepercayaan dan identiti bersama. Dan seterusnya adalah berkenaan etos simbolisme bangsa Malaysia. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa, mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau bentuk dan intensitinya di negara itu. Ini kerana setiap bangsa memiliki warisan etnosimbolisme dalam jangka pensejarahan panjang seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, arkitek, bangunan, batu nisan, kerabat raja, pahlawan, buku sekolah dan keselamatan negara dan sebagainya sebagai asas bangsanya. Seterusnya adalah berkenaan geopolitik negara dan perubahan politik dalam negara. Perkara ini membincangkan tentang perubahan negara dan politik dari sebelum sehingga selepas merdeka. Jadi sebelum merdeka, negara hanya fokus berkenaan negara bangsa. Hal ini dapat dibincangkan dari pelbagai perspektif. Contohnya sebelum merdeka, terdapat untuk etnik Melayu, terdapat Ketuanan Melayu UMNO, Daulah Islamiah PAS, Melayu Raya PSM, etnik Cina, Kerakyatan British dan juga Melaya. India, balik India dan juga Melaya. Selepas merdeka pula kita banyak berbicara isu-isu tentang pembangunan rakyat, pembangunan negara, etnik Cina, pendidikan Cina dan kerakyatan dan juga ekonomi. Dan seterusnya pasca DEB, terdapat perbahasan dari PAP, DAP dan MCA untuk kesamarataan dan pasaran. DEB terjemahan Akta 153 dalam Dasar Awam, BN dan UMNO untuk pertumbuhan ekonomi diagihkan. Pada tahun 1990, Tun M dan Gerakan Bangsa Malaysia, Datuk Seri Najib untuk Satu Malaysia, DAP melakukan Middle Malaysia, PAS Daulah Malaysia, dan PAS 2018 Malaysia untuk kesamarataan, kebebasan, hak asasi dan juga multiculturalisme. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.